Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung pula syarah Sahih Bukhari. Kita nak baca hadis keempat dan terjemahan dan syarah dia oleh Maulana Asri lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita nak pergi hadis keempat. Abihi qala hadatsana قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر وبوادره. Lihat atraf hadis. Atraf ni hadis-hadis ni lah. Rujuk ke mana boleh cari. Hadis keempat ini pada 3238, 4122, 4923, 4924, 4925, 4926, 4924 dan 1214. Nombor-nombor hadis ni sama dengan hadis ni lah. Serupa lah. Cuma ada tambah sikit. Cuma ni hadis sama dah. Ya, hadis keempat ni terjemahannya Ibn Shihab berkata, dan Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf berikan kepadaku bahawa Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, ketika beliau bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu, Nabi SAW bersabda, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar satu suara dari langit. Aku mendengar rupa-rupanya malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu, sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka timbullah perasaan gerun dan takutku padanya terhadapnya dah. Terus aku pulang ke rumah dan berkata, selimutkanlah daku. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, hingga kepada firman-Nya warrujaz fahjur. Selepas itu wahyu pun turun dengan banyak dan berterusan. Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih merupakan mutabi' kepada Yahya. Hilal bin Radad pula merupakan mutabi' kepada Uqail daripada Az-Zuhri. Yunus dan Ma'mar dalam riwayat mereka menyebutkan bahawa diruhu di tempat fuadihi. Panjang lah. Habis lah. Hadis keempat lah. Cuma ni dia cerita berlaku lah. Ta'liq ke apa dah. Panjang. Cuma ni kita nak baca sesuatu lah. Ibn Shihab berkata. Jadi ni itu ta'liq ya. Dia tidak rakyat sanad panjang ni tak. Ta'liq saja Ibn Shihab berkata tu. Dah ada sanad juga ni ta'liq ni ya. Tak apalah. Kita baca dah. Ta'liq ni biasa dia pendek sanad dah. Dia potong dia gato-gato sana. Perihal riwayat ta'liq Imam Bukhari. Al-Kirmani mengandaikan riwayat Bukhari daripada Ibn Shihab ini sebagai ta'liq. Jadi siapa kata ta'liq ni? Kirmani. Maksudnya tidak ikut standard piawaian hadis yang ditetapkan oleh Bukhari lah. Ta'liq ni tak siapa standard kata Sahih Bukhari. Sanad musnad Sahih Bukhari sungguh tu. Bukan hak ni lah. Bukan ta'liq ni lah. Ta'liq ni bukan sebagai sanad yang betul-betul kata sanad tinggi dah. Kita apalah. Dia kata riwayat daripada Ibn Shihab ni dia kata ta'liq bukan musnad dah. Hadis yang bahagian permulaan sanadnya tidak tersebut. Dan dipanggil hadis mu'allaq. Jadi sanad-sanad sampai ke Nabi, sahabat Nabi ni. Foto-foto tu dipanggil mu'allaq dah. Apabila Bukhari mengemukakan riwayat ta'liq atau mu'allaq secara jazam, menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepastian dan keyakinan seperti qala. Sini guna qala dah. Dan sebagainya, maka biasanya riwayat itu musnad, bersanad lengkap sebenarnya. Jadi sebenarnya sanad lengkap walaupun dipanggil ta'liq. Dah ada sanad lengkap. Cuma dia peringkah ni jadi ta'liq. Riwayat ta'liq Bukhari yang pada hakikatnya musnad, ada kalinya memakai sanad hadis yang telah tersebut sebelumnya. Riwayat ta'liq yang pada hakikatnya sebenarnya musnad, walaupun nampak tergantung skala tidak cukup syarat lah. Tapi ada ta'liq dia. Ada dah hadis tu sebelumnya. Maka ini dia pakai sanad sebelum dia lah. Kita ulang-ulang pakai sanad sebelumnya dah. Walaupun nampak macam ta'liq, sebenarnya macam musnad lah. Hakikatnya musnad lah. Ada kalinya pula memakai sanad hadis lain
Yang juga tersebut dalam sahihnya atau tersebut dalam kitab-kitab hadis yang lain. Kadang-kadang ta'liq ni guna sanad bukan dalam sahih dia. Hadis ni kira ada banyak sanad. Ada sanad yang cukup syarat Bukhari, ada sanad tak cukup syarat Bukhari. Ta'liq hadis ta'liq Bukhari ni, hadis ta'liq Bukhari ni dia tak siapa tak guna sanad hak guna dalam sahih hadis musnad yang guna dalam sahih Bukhari lain. Walaupun sahih tapi dia tidak kira sanad tu lah sanad yang tinggi syarat Bukhari. Terdapat banyak sebab kenapa Bukhari mengemukakan suatu hadis sahih secara ta'liq. Sebab apa dia buat guna ta'liq ni? Antaranya ialah pertama dah, mungkin hadis itu sangat terkenal dan telah diriwayatkan daripada perawi-perawi siqah. Suhud dah. Kadang tak perlu dah bawa musnad, memang terkenal dah hadis tu ya. Yang kedua, sebab apa? Hadis sahih tapi ta'liq. Skalanya ada juga ta'liq ni banyak juga lah tidak sahih kan. Walaupun dalam sahih Bukhari, ta'liq tidak sahih pun banyak dah. Tapi hak ni hak sahih ni apa yang guna ta'liq juga? Mungkin yang keduanya mungkin juga kerana beliau telah mengemukakannya dengan isnad yang lengkap pada satu atau beberapa tempat yang lain dalam sahihnya. Jadi ada dah. Tempat lain tu dia cukup sanad dia. Ya sini dia tak boleh dah. Pakai malah kau sebab apa tahulah kira tahulah kalau mengaji gitu daripada muka surat tamu sampai akhir tu jumpalah. Kalau main tebuk-tebuk tu tak jumpalah gitulah nak sebutnya. Ada dah isnad yang lengkap di tempat lain. Tu sebab kedua dia buat ta'liq tergantung sanadnya tidak berubah semua, tak berubah penuh sanadnya. Yang ketiga, sebab ketiganya semata-mata untuk meringkaskannya apabila ia dikemukakan tanpa sanad yang lengkap. Kadang nak suruh ringkas nah. Kadang-kadang nak suruh ringkas lah. Sahih Bukhari ni ta'liq tu dia tak cerita mana pasal sanad lah. Tapi sanad tu ada tempat lain, ada setengah tu dia sahih dah mungkin orang tahu kira nak peringkas. Nak cerita tajuk bab kadang-kadang dah. Kadang nak sokong sebagai penyokong macam-macam lah. Jadi sini ni untuk ringkaskan saja dah sebab yang ketiga. Yang keempatnya sebab apa ta'liq ni sanad yang tak berubah belaka sampai sahabat kau dia berubah sikit saja dah, tidak berubah penuh sanad tu. Boleh jadi yang keempatnya boleh jadi juga beliau bermaksud mengisyaratkan kepada turuk riwayat yang tidak menepati syarat sahihnya meskipun ia juga hadis sahih. Ada juga setengah tu dia ta'liq tak berubah sanad penuh, berubah seperingkah, memang tak cukup syarat sahih Bukhari lah. Tapi ada sahih ni. Ada sahih tapi tak cukup syarat sahih Bukhari. Dia guna ta'liq juga dah. Yang kelima dan lain-lain banyak lagi sebab dia nya. Kalau baca dalam syarah sahih Bukhari hak besar-besar, Fathul Bari dan lain-lain tu, Umdatul Qari ke dah. Jadi jumpalah kita ni lebih kurang itulah dah. Jadi orang ngaji hadis kau mungkin ngaji hadis pun dah tahu sahih Bukhari yang dia panggil ta'liq. Ta'liq ni belum tentu sahih. Kalau sahih pun belum tentu cukup syarat dia. Kadang-kadang untuk meringkaskannya, ada kadang-kadang tu untuk meringkaskannya sanad senuh musnad, ada sanad tu tempat lain dah. Ada berapa banyak sebab lah cerita saat ni lah. Kena mengaji lah baru tahu dah. Baca kau mengadap tu guru kau dah. Baca syarah dia kan. Syarah Sahih Bukhari baru tahu dah. Kitab-kitab ni ada setengah orang kata dah dia kena berguru dah. Dia bukan boleh baca dah pasal dia banyak tersirat di sebaliknya dah. Banyak ilmu yang tersirat di sebaliknya. Sahih Muslim pun hak paling mudah. Sahih Muslim ni ikut bab yang mudah dah. Berbanding Sahih Bukhari ni payah lagi dah. Sahih Muslim pun ada orang marah nak mengaji dah, kena mengaji berguru juga dah. Tapi kita kira gini dah. Berguru satu perkara dah. Kalau boleh faham kat baca syarah-syarah. Kalau baca biasa pun boleh manfaat belaka banyak sikit lah kalau mengaji berguru. Saat detail satu lagi mendalam ilmu dia. Gitulah dah. Okey, penggunaan sirah jazam dan sirah tamrid pada dalam periwayatan. Ada sirah. Sirah ni maksudnya ucapan lafaz lah. Yang menunjukkan kepastian, ada yang menunjukkan keraguan. Tak apa kita baca dah. Imam Nawawi berkata, lafaz yang menunjukkan kepastian dan keyakinan siratul jazmi ni seperti akhbara, zakara, qala dan lain-lain tidak boleh digunakan untuk meriwayatkan hadis dhaif. Tak boleh guna qala, zakara, akhbara dah. Tu dipanggil lafaz jazam, putus. Untuk meriwayatkan hadis dhaif hanya perkataan tidak menunjukkan kepastian dan keyakinan siratul tamrid. Seperti ruya, zikira, yuqalu, qila, hukiya dah. Tu kalau nak riwayat hadis dhaif kena sebut gitu dah. Dah. Kena sebut begitu. Kita berdusta tanah Nabi dah. Imam Nawawi duk tekan benda ni dah.
Dan sebagainya sahaja yang boleh digunakan. Walaupun kata boleh meriwayatkan hadis dhaif untuk pada amal, kena guna kaedah ni lah. Jangan ayat Rasulullah bersabda saja kena sebut dikatakan Rasulullah bersabda ke ruwiya ke diriwayatkan ya. Yang menunjukkan ketidakpastian. Imam Bukhari sangat mengambil berat soal penggunaan sirah jazam dan sirah tamrid. Imam Bukhari pun seperti Imam Nawawi lah juga dah. Imam Nawawi dah seperti Imam Bukhari awal lagi dah. Dia jaga dah sirah jazam putus qala akhbara sirah tamrid kalau dia peganglah Imam Bukhari dia jaga sangat ambil berat sirah jazam dan sirah tamrid dalam sahihnya. Kerana itu penggunaan sirah-sirah tersebut, lafaz-lafaz tersebut oleh beliau boleh dijadikan sebagai panduan dalam menentukan kedudukan sesebuah hadis yang dikemukakannya. Kalau guna lafaz tamrid tu dhaif lah, benar dah. Bagaimanapun ia tidak boleh dianggap sebagai kaedah yang tepat untuk semua tempat kaedah kuliah dalam Sahih Bukhari. Walaupun banyak tempat ada juga yang terkecuali guna kaedah ni. Kadang-kadang qala apa nampak pelemah lagi dah untuk ikut syarat Bukhari dan lemah lagi. Tak apalah kita bincang soal lepas ni lah. Kedudukan sebenar hadis keempat ni, hadis Jabir ni nah. Hafiz Ibn Hajar berpendapat hadis Jabir yang dikemukakan oleh Bukhari ini sebenarnya ada hadis mausul, bersambung sanadnya dengan isnad hadis sebelum ni. Sanadnya serupa dengan hadis sebelum ketiga sebelum ni. Imam Bukhari seolah-olahnya meriwayatkannya dengan katanya haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits an Uqail annahu qala Ibn Shihab wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman ila akhirah. Maksudnya ialah dengan isnad yang sama juga Bukhari meriwayatkan hadis Jabir ini, sama je sanad dia walaupun tak sebut di sini, sebenarnya sama sanad yang sama lah. Cuma diperlulah ditakdirkan sedikit selepas qala Ibn Shihab. Lepas qala Ibn Shihab itu begini. Akhbarani Urwatu ala ma taqaddama wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah Ansari ila akhirah. Jadi apa yang dikemukakan oleh Bukhari di sini tidak tepat secara mutlak dikatakan ta'liq. Dah. Sebenarnya bukan ta'liq, dia bergantung dengan sanad hadis yang ketiga. Ni hadis keempat kita baca ni. Lebih-lebih lagi kalau dilihat kepada riwayat Jabir yang dikemukakan oleh Bukhari dalam kitab tafsir. Kitab tafsir ni hadis Sahih Bukhari juga. Lepas ni lah lambat je nak jumpanya dah. Jadi kitab tafsir guna riwayat Jabir kot dah. Hadis yang sama. Pasal kita sebut ni banyak hadis tempat-tempat lain dah. Di situ tersebut dengan jelas bahawa hadis ini telah dikemukakan oleh Bukhari dengan sanad di atas dan juga dengan dua sanad yang lain selainnya. Ada dua sanad lain pula dah. Jadi kuatlah hadis ni lah. Okey, tahwil isnad ni kaedah-kaedah dalam orang ngajar hadis, dan kita walaupun bukan bidang pengajar hadis pun dia tahu dah istilah tahwil isnad dan sebahagian-bahagiannya lah. Kalau pelajar-pelajar nak masuk nak ambil bidang hadis, kena ambil tahulah dah tahwil isnad. Sebetulnya tahwil tukar sanad lah, lebih kurang kita kata dah. Sebetulnya riwayat keempat ini termasuk dalam bab tahwil, bukannya ta'liq. Sebab apa tahwil ni? Hadis yang sama, lafaz ke bentuk yang sama, makna yang hampir sama, yang ditukarkan sanadnya, ditukar sanad lain pula dah. Lebih kurang gitulah. Tahwil atau pemalingan isnad, ditukar sanad, palingkan isnad, itu terbahagi kepada dua bentuk berikut dah. Dua bentuk tahwilnya. Dah. Pertama, suatu hadis mempunyai dua sanad di bahagian permulaannya. Kemudian kedua-dua sanad itu bertemu pada seorang perawi. Ada dua sanad dah. Mula-mula sanad sama. Lepas tu dia ada dua sanad. Bukan sanad sama, ada dua sanad dah. Kerana tiba-tiba dia tembung pada satu perawi dah. Sampai di situ perawi bagi kedua-dua sanad tersebut adalah sama dah. Lepas tu dia sama. Mula ni lain, lepas tu sampai ke atas tu sama dah. Ini adalah bentuk tahwil yang biasa. Ni biasalah kalau kita jumpa tahwil banyak gini lah. Memula sanad bawah ni dah lain, lepas tembung ke atas tu, lepas tu sama pada atas ni. Kebanyakan tahwil berlaku dengan cara ini. Kebanyakan kitab hadis menggunakan sibul ha. Jadi kalau kita hadis dulu memang ringkas-ringkas nah. Nah, akhbarana ada, haddatsana. Ada ringkas-ringkas saya dah. Akhbarana haddatsana tu tak tulis lah. Qala tu ada. Nah. Kalau kitab ni Maulana Asri ni boboh qala haddatsana. Dia boboh qala. Nak suruh mudah baca, baru betul baca. Kalau kitab lama, dia buat ringkasan saja dah. Buat ringkasan nah dah. Lepas tu haddatsana tu, dia buat bergana. Sana dah. Kalau kita jumpa ada kitab tulis sana tu, kita tak boleh baca sana. Qala haddatsana. Qala kena ada, haddatsana. Lepas tak
ana ataupun na saja dah. Ana ada setengah tu tulis na saja. Bukan maksudnya adik adik tepu mi adik. Dek. Tepu mi tak. Tepu asak ni habis jam kaya. Jadi dia simbol-simbol lah banyak kena kalau zaman dulu kena ilmu alat tu, ilmu alat bahasa Arab tu, ilmu alat nak baca kitab tu banyaklah dia. Pasal dia banyak ringkasan hal laga apa. Dua je. Yang kedua, bentuk kedua adalah sebalik daripada bentuk yang pertama tadi ni. Bentuk kedua ni, tahwil bentuk kedua ni. Ia sebalik daripada bentuk pertama tadi, di mana di bahagian permulaan hanya disebutkan satu sanad saja. Tapi kemudiannya ia berpecah dua. Balik bawah so dah sanad dia. Balik atas dah ia pecah dua dah dekat dengan atas ni. Peliklah jaga-jaga dia. Tapi kemudian ia berpecah dua dah. Bentuk kedua inilah digunakan Bukhari di sini. Bila mula-mula sekali meriwayatkan hadis Aisyah menerusi satu saluran riwayat dengan katanya haddatsna Yahya bin Buqair qala haddatsna Lais an Uqail an Ibn Shihab. Ni halnya. Lepas tu kemudian dengan sanad yang sama daripada Ibn Shihab. Beliau meriwayatkan pula hadis Jabir. Jadi daripada Aisyah, daripada Jabir. Al atas berbeza dah. Ringkasnya sanad dua hadis yang dikemukakan mulai berpisah selepas Ibn Shihab. Ibn Shihab ni dia ambil daripada al atas dua sanad di atas. Dia berbeza. Jadi atas dekat dengan Nabi dengan sahabat gapo dua. Lepas tu gabung je satu sanad. Ni hadis ni hak ni lah dia panggil dua al atas dah. Ini tahwil yang kedua, cara yang kedua lah. Bentuk yang kedua. Ringkas dia sanad dua hadis yang dikemukakan mulai berpisah selepas Ibn Shihab. Dah. Adapun sebelum itu sanad keduanya adalah sama. Jadi sebelum tu masuk di bawah lah. Sama je sanad dia dah. Di bawah sama dah. Di atas lain dah. Untuk semua perbincangan di atas, lihatlah Kawakibud Darari jilid 1 muka surat 41. Fathul Bari jilid 1 muka surat 28, Faidul Bari jilid 1 muka surat 32, Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 95, At-Taqrib wa Taisir jilid 1 muka surat 250 hingga 251, Kashful Bari jilid 1 muka surat 421 hingga 422, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 131 dah. Tu cerita pasal tahwil isnad sanad ni. Ni nak syarah pasal ta'liq ni. Dalam ta'liq tu ada perbincangan tahwil lah. Pasal sini dia kata bukan ta'liq. Sebenarnya tahwil lah. Habis itu. Yang seterusnya dan Abu Salamah. Ibn Shihab berkata, lepas tu Abu Salamah dah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Nama penuh dan keturunan beliau ialah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Amr bin Sawad bin Salimah Al-Khazraji Al-Ansari Al-Madani. Kunyah beliau ialah Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman atau Abu Muhammad. Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat utama Nabi SAW. Jabir itu sahabat Nabi lah. Beliau terbilang sebagai salah seorang daripada 6 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1,540 hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi ulama Nabi ni 1,540 hadis. Jabir ni riwayat sahabat Nabi ni. 58 daripadanya disepakati Bukhari dan Muslim. Maksudnya kuatlah sanad dia, bukan dia saja Jabir tu. Sanad Abah kuat juga. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ada 58. 26 daripadanya hanya diriwayatkan oleh Bukhari saja dan 126 daripadanya pula hanya diriwayatkan oleh Muslim saja. Ibnu Jabir bernama Nusaybah binti Uqbah bin Abi bin Adi. Jadi Ibnu Jabir itu siapa dia? Nusaybah binti Uqbah. Ibu Jabir bukan Ibnu. Ibu Jabir ni Nusaybah binti Uqbah bin Adi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu telah ikut serta dalam perjanjian Aqabah kedua. Aqabah kedua tu dia ikut perjanjian lah. Bersama ayahnya. Beliau juga telah ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam 18 peperangan. 18 peperangan ikut bersama Nabi ni. Di akhir hayatnya Jabir bin Abdullah telah buta dan beliau meninggal dunia pada tahun 78 ataupun 79 Hijrah ketika berumur 94 tahun. Lama juga lah umur dia 94 tahun baru meninggal dah. Sembahyang jenazah beliau diimami oleh Aban bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat jugalah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Umur 94 tahun tu dah. Jadi dia terakhir. Habis tentang
Jabir bin Abdullah Ansari lah. Berkata dia, ni ialah yang ringkas dia. Bahawa Jabir teguh dah. Jadi dia tahwil sanad dan di sini nak. Tak apalah tahwil sanad di sini. Tak apa, yang penting sini yang ringkas ada sanad situ. Kita pergi pada hadis lah. Ketika beliau bercerita tentang terputusnya wahyu dah. Beliau tu siapa dia? Huwa dah. Penggunaan panduan mengembalikan dhamir ganti nama dalam suatu ayat dengan tepat dah. Ketika beliau ni bahasa Arabnya qala dah. Ada Jabir Abdullah Ansari qala. Nah, wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Wa huwa yuhaddisu. Apa dia wa huwa? Ni dia dah. Jadi panduan mengembalikan dhamir kata ganti nama, kata ganti nama diri dia huwa tu dalam suatu ayat dengan tepat. Kalau kita baca kitab Arab gak hu ko huwa ko ya tok guru dulu ada kitab kat ya kembalilah. Ya ke tarik huwa ni kembali pada dengan hu ni dhamir ni kembali pada ha ni dhamir ni kembali pada mana dah macam-macam lah. Nak faham kitab kena reti kaedah tu lah. Sekali pandai dhamir ganti huwa beliau dan dhamir ganti nama dalam perkataan yuhaddisu kembali kepada Jabir. Kalau kita tengok dekat dengan Jabir lah. Huwa tu dah. Dia tu dah. Begitulah yang difahami oleh Kirmani dan setengah pensyarah Sahih Bukhari yang lain. Tapi yang sebetulnya dhamir-dhamir itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti molek, tapi huwa tu bukan kembali kepada Jabir tapi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa. Hakikatnya dapat dilihat dalam riwayat Jabir yang dikemukakan oleh Bukhari dalam kitab Tafsir Natiyah. Jadi kitab Tafsir Natiyah ia lebih detail hadis tu, dia riwayat lebih panjang, sanad pun ada lebih panjang. Situ nak cek hak sini kena tengok situ dah. Riwayat ini itu dikemukakan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Lafaznya adalah seperti berikut. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab. Tahwilah. Wa haddatsani Abdullah bin Muhammad. Haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar qala Zuhri. Wa qala ada sebelum haddatsani ada qala ada. Ya haddatsana qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab. Tahwilah. وقال حدثني عبد الله بن محمد وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. Jelas sekali dalam hadis ini disebutkan kata Jabirnya. Kata Jabir berkatalah, aku mendengar Nabi SAW bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu. Baginda SAW dalam ceritanya itu bersabda ketika aku sedang berjalan. Jadi yang bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu itu sebenarnya adalah Rasulullah SAW. Bukanlah Jabir sebenarnya wahwa situ dah. Dhamir dah. Lihat Sahih Muslim jilid 1 muka 90, Al-Kawakib ad-Darari jilid 1 muka 42, Umdatul Qari jilid 1 muka 67. Kashful Bari jilid 1 muka 422. Pasal penting dah untuk tahu siapa yang berkata wahwa ni. Sama ada itu Nabi ataupun sahabat. Pasal hukum lain sahabat ni bukan putus lagi dah. Kalau Nabi ni pemutus hukum, jadi dia tu jadi syariat lah kata Nabi dah. Sahabat dah lagi dah. Ketika beliau bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu, Nabi SAW bersabda, ketika aku sedang berjalan. Nabi berjalan dah. Maklumat yang lengkap tentang suatu peristiwa dapat diperolehi daripada beberapa saluran riwayat. Ni tak lengkap ni. Hadis ni nak cari part lain pula nak tahu lengkap hadis ni. Riwayat ini hanya menyebutkan ketika aku sedang berjalan. Tidak tersebut di dalamnya ke mana dan dari mana Nabi SAW dia. Nabi jalan daripada mana mari, nak pergi mana tak ceritalah. Sedang berjalan itu tak tahulah. Nabi dari mana Nabi berjalan dah. Dari di mana pula
tiba-tiba beliau SAW terdengar satu suara dari langit. Mana dah dengar dah langit bunyi suara dari langit dah. Keterangan tentangnya akan anda temui dalam riwayat berikut ini. Qala haddatsana al-Walid bin Sulaim qala haddatsana al-Auza'i annahu sami'a Yahya tahwilah wa Waqi'u qala haddatsana Ali bin al-Mubarak an Yahya bin Abi Kathir al-Mughna qala sa'altu Aba Salamata ayyul Qur'ani أنزل قبل فقال يا أيها المدثر قال يحيى فقلت لأبي سلمة أو اقرأ فقال سألت جابرا أي القرآن أنزل قبل فقال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي خلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت قال الوليد في حديثه فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء فأخذتني وجفة شديدة وقال في حديثهما فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني وصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Bermaksud Abu Salamah ditanya Yahya bin Abi Katsir, ayat Al-Quran manakah yang mula-mula diturunkan? Jawab Abu Salamah, ya ayyuhal mudaththir. Abu Salamah kata, bukan Iqra' ya mudaththir. Kata Yahya, bukankah Iqra'? Kata Abu Salamah, saya pernah bertanya Jabir tentang ayat Al-Quran manakah yang mula-mula diturunkan. Jawab beliau, Jabir ini jawab, ya ayyuhal mudaththir. Saya berkata, bukankah Iqra'? Kata Jabir, saya hendak ceritakan kepadamu apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Beliau SAW bersabda, aku pernah berada di Gua Hira untuk beribadah dan bertafakur selama sebulan. Setelah selesai beribadah di Gua Hira itu, aku turun ke perut lembah. Tu bawah lah. Tiba-tiba aku diseru, aku memandang ke hadapan, ke belakang, ke kanan dan ke kiriku, tetapi tidak kelihatan sesiapa pun. Aku diseru lagi, setelah dilihat tiada siapa pun kelihatan. Kemudian diseru lagi aku. Di dalam hadisnya, Al-Walid meriwayatkan, sebaik mengangkat kepalaku, terus aku nampak dia di angkasa, sedang duduk di atas singgasana. Terkejut besarlah aku apabila melihatnya. Kedua mereka, ini Al-Walid dan Waqi', meriwayatkan hadis seterusnya. Apabila sampai kepada Khadijah, aku terus berkata, selimutkanlah daku, selimutkanlah daku. Mereka pun menyelipkan daku, mencurahkan air ke atasku. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Ibn Hibban, Abu Ya'la, Abu Awanah dan lain-lain. Ini adalah lafaz riwayat Ahmad. Abu Awanah dan lain. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW masih pergi lagi beribadat di Gua Hira setelah menerima wahyu yang pertama. Dan beliau menerima wahyu kedua ketika 9 bulan dari Gua Hira. Berdasarkan riwayat lain, setelah menerima wahyu kedua itu, Nabi SAW tidak pergi lagi ke Gua Hira untuk beribadah. Itu cerita dia dah. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar satu suara dari langit. Aku mendongak rupa-rupanya malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu, sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Jadi kerusi yang dimasukkan dalam hadis ini, kerusi yang digambarkan oleh baginda di sini bukanlah kerusi yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat 255 surah Al-Baqarah. Ayat kerusi ini, atau yang lebih dikenali sebagai ayat kerusi itu, kerana kerusi tersebut adalah satu lingkaran sistem kawalan alam semesta yang maha luas. Jadi bukan kursi Allah, kursi lainlah, kursi malaikat Jibril dah. Setengah ulama mentafsirkannya dengan ilmu Allah atau kekuasaan Allah. Ni okey. Dia takwil lah dah. Asy'ariyah yang dia terlibat 5 kali, dia takut tanzih Allah tu, dia mudah takwil dah. Manakala kursi yang diduduki oleh Jibril AS dalam peristiwa ini adalah sebuah kursi atau singgasana yang besarnya menutupi ruangan langit pada pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi kursi Jibril dah, bukan Allah. Bukti keharusan duduk di atas kursi dah. Boleh duduk di atas kursi dah. Di sini membuktikan malaikat Jibril pernah duduk di atas kursi. Bagaimana pula dengan Rasulullah SAW? Adakah baginda SAW pernah duduk di atas kursi? Dulu ada bincang untuk bincang mana dah. Dulu bincang ni nak sunnah, molek ngaji bila duduk cokoh dah. Nak ada kita duduk selah kau perlu duduk atas meja boleh, tak boleh, pernah ada perbincangan dah. Lihatlah jawapannya dalam hadis berikut. Wa qala haddatsana Syaiban
بن فريج قال حدثنا سليم بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال أبو رفاعة بن انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت فقوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. Bermasuk kata Abu Rifa'ah Al-Adawi, saya sampai kepada Nabi SAW ketika baginda sedang berucap, kata saya, wahai Rasulullah, saya orang asing datang untuk bertanya tentang agamanya. Dia tidak tahu apakah ajaran agamanya, kata Abu Rifa'ah. Maka datanglah Rasulullah SAW kepadaku dengan meninggalkan ucapannya. Setelah sampai dekat saya, dibawakanlah kepada baginda SAW sebuah kerusi. Saya rasa kaki kerusi itu daripada besi. Kerusi itu kaki dia besi lah. Abu Rifa'ah terus bercerita, Rasulullah SAW pun duduk di atas kerusi itu dan mulalah baginda SAW mengajarkan kepadaku sebahagian daripada ilmu yang Allah telah ajarkan kepadanya. Kemudian baginda SAW pergi menyambung ucapannya hinggalah ke akhir. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ahmad dan At-Tabrani. Lafaz hadis yang dikemukakan ini adalah lafaz Muslim. Riwayat-riwayat ini semuanya menunjukkan keharusan boleh duduk di atas kursi, sama ada untuk mengajar atau untuk tujuan-tujuan lainnya boleh duduk atas kursi dah. Bukan cara tidak Islamik, tidak sunnah dah. Sunnah juga dah, atas keperluan. Apa kita boleh panjang lagi. Kat mana kita ni? 57. Jadi antara langit bumi. Okey. Daripada cerita Rasulullah SAW ini timbul pula satu persoalan bahawa adakah rupa Jibril yang menjema memenuhi ruangan angkasa itu sama dengan rupanya ketika menemui baginda semasa di Gua Hira dahululah. Mula-mula jumpa dengan Jibril di Gua Hira dulu, hak tekan Nabi tu 3 kali tu, serupakah dengan kali kedua tu duduk atas kursi. Tetapi dalam sahih yang lebih besar, ini kerana baginda telah mengenalinya sebagai malaikat yang telah datang kepadanya dahulu, atau pada kali ini ia datang dalam rupa yang lain. Persoalan ini telah dijawab oleh riwayat-riwayat lain yang dengan jelas menyatakan bahawa pada kali ini Jibril datang dalam rupanya yang asal. Namun kedatangan Jibril dalam rupanya yang asal tidaklah bercanggah dengan kenyataan baginda yang mengatakan bahawa ia adalah malaikat yang telah datang kepada baginda dahulu. Kerana baginda telah cukup mengenalinya walaupun beliau datang dalam rupa yang berlainan. Mungkin juga mula-mulanya Jibril datang dalam rupa asalnya, kemudian ia bertukar kepada rupa yang telah dikenali baginda semasa di Gua Hira dahulu. Itulah agaknya maksud Izal Fujaiyah. Jadi digunakan oleh Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang malaikat yang beliau nampak memenuhi ruang angkasa itu. Izal Fujaiyah ialah perkataan yang memberi erti rupa-rupanya dah. Jadi rupa-rupa yang dikenali oleh Rasulullah. Rupa mungkin lebih besar lah, tapi dan rupa yang dikenali oleh Rasulullah sama ada jadi besar apa, rupa yang sama dah, meh sama dah, rupa yang sama yang dikenali oleh Rasulullah. Jadi lepas tu ada perbincangan panjang lagi hadis ni. Tak ada nak dicek, kita sama lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakum dika syala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.